Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni kita nak meneruskan perkongsian kita dalam siri Back to Basic dengan tajuk Menjadi yang Tengah. Kenapa saya memilih tajuk ni? Dalam keadaan kita baru melepasi beberapa situasi hangat, isu-isu semasa seperti polemik kalimah Ashabul Kahfi, perkataan Kristian dan sebagainya. Kebetulan dekat dengan Christmas pula kan. Lagilah berapi-api isu itu kan. Jadi di tengah-tengah konflik ini, kadang-kadang kita cenderung untuk cepat berpihak. Dan bila kita berpihak dengan segera tu kan, kita cenderung juga untuk mengikut cara yang ditunjukkan oleh orang-orang yang berada di depan dalam menjawab, memberikan hujah dan idea mereka. Lebih-lebih lagi apabila kita adalah orang biasa, rakyat marhin. Kita adalah golongan yang paling terkesan sebenarnya apabila orang-orang yang berpengaruh di atas sana bercakaran sesama sendiri. Kenapa saya mengambil tajuk Ummah Wasat ataupun Wasatiyah, konsep Wasatiyah dalam keadaan ini? Kebetulan apabila saya renung-renungkan semester lepas, direzekikan untuk menelaah sedikit tentang konsep wasatiyah yang ditulis oleh Prof. Kamal Hassan dalam beberapa makalah beliau. Jadi kita merenung konsep wasatiyah ni daripada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menamakan umat ini. Dan kita dalam keadaan apa pun, kita berada sebagai sebuah umat, satu golongan, satu grup yang disatukan dengan kalimah syahadah, dengan tujuan hidup. Dan jadi kita panggil diri kita ummah lah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggelarkan kita ummatan wasata kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami menjadikan kamu umat wasat. Kalau kita translate tu jadi umat yang berada di tengah-tengah, umat pertengahan sebahagian translationnya. Kenapa konsep ni penting? Kenapa kalimah wasat tu penting? Dalam konflik saya sebut tadi kan, dalam konflik kita sentiasa nak berpihak, kita sentiasa nak ada group, nak dilihat ada label kita di mana kan. Nak kejelasan lah. Sebenarnya manusia ni fitrahnya nak kejelasan. Bila kita merenung kalimah wasat, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan ataupun menggunakan kalimah tengah-tengah tu. Dalam budaya Arab, tengah selalunya merujuk kepada yang terbaik, excellence. Seperti mana bulan, apabila dia berada di tengah bulan, dia purnama. Macam tu juga bila tengah hari, matahari paling tinggi, kan. Basically penggunaan wasat dalam bahasa Arab menunjukkan yang paling terbaik. Bukanlah bermaksud moderation semata-mata, sebab ada yang translate sebagai kesederhanaan. Kesederhanaan hanyalah satu cabang daripada wasatiyah. Wasatiyah adalah, kalau ikut Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahawa wasatiyah ni, konsep bersederhana ataupun berada di tengah-tengah ni, sebagai siratal mustaqim, jalan yang lurus. Macam mana? Lurus daripada tidak melencong kepada ekstrim ifratnya ataupun ekstrim yang kurangnya, tafrit kan. Dia ada satu jalan yang lurus, yang tegap, yang mantap tu, tidak bergoyang ke arah maghdubu alaihim
Waladhdallin, amin. Waladhdallin, teramin pula kan. Jadi tidak jatuh kepada apa kita panggil, melampau ke arah kanan ataupun melampau ke arah kiri. Itu yang kita sebut sebagai wasat. Kita tengok balik ayat tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kamu menjadi saksi kepada manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ke atas kamu. Macam mana tu? Saya suka bila seorang kakak masa kami belajar dekat Turki dulu, dia terangkan tentang saksi ni. Saksi ni dekat mahkamah lah kan selalunya, ataupun masa buat police report. Saksi ni dia patut menjadi orang yang jujur dalam menyatakan apa yang dia nampak. Dia sebut ataupun dinyatakan secara jelas, tidak bias, tidak menyembunyikan apa yang dilihat. Satu lagi sifat seorang saksi adalah dia perlu menjadi orang yang adil. Adil dalam memberikan penilaian. Dan sifat ketiga seorang saksi adalah kena berani lah kan. Nak menyatakan kebenaran kena berani. Dan yang keempat, seorang saksi ni adalah orang yang apabila melihat sesuatu, dia bertindak sesuai keadaan. Contoh, kita menyaksikan satu kemalangan jalan raya. Kita nampak siapa langgar siapa. Jadi apabila kita menjadi saksi dalam keterangan kemalangan tu, kita kena tunjuklah siapa yang langgar siapa kan. Bukan yang dilanggar tu melanggar orang yang melanggar. Okay. Jadi itu antara ciri-ciri seorang saksi. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggandingkan excellency, maksudnya sifat excellent tu, wasat tu, dengan saksi, bermaksud apabila kita sebagai umat perlu ada sikap itulah kan. Dalam mengambil apa-apa stand pun, kita berada di situ, ummah wasat. Tapi tidak melampau ke arah kanan ataupun ke arah kiri, ke depan ataupun ke belakang. Dia berada di tengah-tengah. Bermaksud apa? Bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan amount yang cukup pada keperluan yang cukup kan. Itu adalah modal pertama lah kan. Wa yakuna rasulun alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi ke atas kamu kan. Betapa tingginya keadaan syarat itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri akan diminta menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan kan. Itu tentang Allah menyebut umat Islam sebagai umat wasat, umat yang tengah-tengah. Menariknya, Prof. Kamal Hassan mengatakan bahawa untuk memahami umat Islam sebagai umat wasat, perlu juga memahami satu lagi ayat yang melabel umat Islam. Apa dia? Kuntum khaira ummatin kan? Khaira ummah. Kadang-kadang jadi slogan kan, khaira ummah ni, ummah terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan seterusnya. Surah Ali Imran ayat 110. Dekat sini nama yang Allah berikan kepada umat Islam adalah khaira ummah. Tetapi ada syaratnya. Digandingkan ayat itu dengan apa? Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk. Lam kat sini maksudnya lam untuk berkhidmat. Linnas, berkhidmat untuk manusia. Kita tidak akan menjadi ummah yang terbaik apabila apa-apa saja yang kita buat bukan menjadikan manusia menjadi lebih baik. Ataupun kita tidak akan menjadi umat yang disebut itu kalau apa yang kita buat menjadikan manusia semakin merosot kan. Ukhrijat linnas, khidmat kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf.
wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat ayat ni saja kita merenung. Kalaulah memahami umat wasat tu, yang di tengah-tengah tadi tu, perlu berganding dengan khaira ummah, maksudnya ummah wasat tadi tu, yang syuhada a'lan nas tadi tu, tidak perlu menjadi satu umat yang mindset dia adalah memberikan nilai yang baik-baik kepada masyarakat, kepada manusia. Dalam pada masa yang sama melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dan dia sendiri sebelum dia cakap kan, dia melakukan empowerment ataupun sebagainya, dia sendiri di akhir ayat itu, bukan di akhir ayat, dalam ayat tu ditutup dengan sifatnya wa tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya apa-apa saja yang kita buat ni dalam lingkup kita dengan Allah. Kita buat ni untuk Allah ke? Allah suka ke? Kan? Kita buat ni ikhlas ke? Kan? Tadi kita sebut apa? Berkhidmat, melakukan amal ma'ruf nahi munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Prof Kamal Hassan ada membuat satu rajah lah sebenarnya, satu rajah yang mana iman tu menjadi dasar kepada umat ni, dan ditegakkan dengan beberapa sifat, seperti berkhidmat, seperti menjadi saksi yang adil, kan? Dan bumbungnya adalah redha Allah, mardatillah, dan al-falah, yang disebut sebagai kejayaan. Inilah yang saya nak tekankan dalam kita berada di mana-mana sajalah, baik dalam konflik maupun dalam keadaan biasa. Kita masih mencuba. Kita mencuba untuk memposisikan diri kita dalam dua label tadi kan. Kita suka melabel orang kan. Kita cenderung untuk terlabel orang ni sekian, orang ni sekian. Tapi kenapa tidak kita meletakkan diri kita, cuba sedaya upaya untuk cek balik, kita ada tak sikap-sikap yang mencerminkan ummatan wasata dengan khairah ummah tadi. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan jejak lah. Dan kadang-kadang berada dalam konflik, berada dalam percakaran sesama asatizah lah. Unfortunately asatizah yang bercakaran. Dan yang jadi semakin teruk tu apabila gelombang ni dipas kepada orang-orang yang bersikap ekstrim, kan? Kita kembali kepada identiti kita sebagai ummah. Akhir sekali kita duduk sama-sama, menamakan diri kita sebagai ummah juga, disatukan atas kalimah syahadah. Kita harap dalam apa-apa saja keadaan, kita semakin membaikkan sesama kita, bukan semakin memburukkan. Kita lah yang kena bermain dengan benda tu. Cara kita deal dengan satu-satu perkara akan menghasilkan sesuatu. Ayah saya selalu sebut lah kan, dalam kehidupan ni 10% je tentang rezeki, tentang apa yang dihadapkan untuk kita, tapi 90% adalah berdasarkan bagaimana kita berhadapan dengan perkara itu. Wallahualam, mungkin menjadi yang tengah tu bukan bermaksud menjadi orang yang moderate, non-partisan ataupun sebagainya, kan? Tetapi menjadi yang tengah bermaksud justly balance. Seimbang secara adil. Jadi kita cuba menjadi orang yang seimbang secara adil itu. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan adab,
dengan akhlak. Yang paling penting dengan iman lah kan. Kita dengan Allah dulu sebelum kita dengan orang lain. Saya memberi peringatan untuk diri saya sendiri. Saya bercakap ni saya memberatkan diri sendiri sebenarnya dengan amanah mengamalkan. Jadi sama-sama mendoakan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.